Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang kelima, bab 3 matematik tingkatan 4 iaitu penaakulan logik. Okey, dalam video yang lepas kita dah pun mempelajari cara-cara untuk menjustifikasikan dan menentukan kesahan suatu hujah deductif dan juga menentukan sama ada hujah itu munasabah ataupun tidak munasabah, dan juga kita dah pun membuat bentuk hujah deductif yang sah. Okey, untuk video kali ini kita akan masuk kepada perkara yang keempat dalam bahagian B, penyertaan dan hujah, iaitu menentukan dan menjustifikasikan kekuatan suatu hujah induktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang dibuat itu meyakinkan. Okey, sekarang kita melihat carta alir berkenaan dengan hujah induktif. Okey, yang pertama kita boleh tengok sama ada hujah itu kuat atau lemah. Okey, macam mana kita nak menentukan suatu hujah induktif? Suatu hujah induktif tu kuat atau lemah. Kalau kuat, dia melihat kepada kesimpulannya. Kalau kesimpulannya benar, maka dia punya hujah akan menjadi kuat. Kalau kesimpulannya palsu, maka hujahnya akan menjadi lemah. Kemudian kita pecahkan lagi hujah yang kuat tu kepada dua bahagian. Sama ada meyakinkan ataupun tidak meyakinkan. Macam mana hujah induktif tu kuat, boleh meyakinkan ataupun tidak meyakinkan? Kalau meyakinkan, semua premis yang ditulis adalah benar, maka hujahnya adalah kuat dan meyakinkan. Jika ada premis yang palsu, maka hujah induktif tersebut kuat tetapi tidak meyakinkan. Kalau hujah yang lemah tu senang saja. Bila hujah tu lemah, automatik dia akan menjadi tidak meyakinkan. Dah tak payah tengok lagi dia punya premis lagi. Alright, itu carta alir berkenaan dengan hujah induktif. Kekuatannya sama ada kuat ataupun lemah, meyakinkan ataupun tidak meyakinkan. Contohnya. Contoh, tentukan sama ada hujah yang diberi kuat atau lemah. Seterusnya, tentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan atau tidak meyakinkan. Premis 1, 20 ialah gandaan 5. Premis 2, 50 ialah gandaan 5. Kesimpulan, semua gandaan 10 ialah gandaan 5. Okey, sekarang yang pertama kita tengok sama ada hujah tu kuat atau lemah. Okey. So, nak tengok kuat atau lemah, tengok pada kesimpulan. Okey, tengok pada kesimpulan. Betul tak ataupun benar tak semua gandaan 10 ialah gandaan 5? Okey. So 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ini semua adalah gandaan 10 ataupun sifir 10. Okey, tengok pula sifir 5 ataupun gandaan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya. Okey, tengok. Okey, gandaan 10 pun ada dalam gandaan 5. Okey, nampak tak yang saya highlightkan warna kuning ni? Okey, jadi bermaksud kesimpulannya adalah benar. Bila kesimpulannya adalah benar, maka hujah tersebut adalah kuat. Okey, hujah kuat. Okey, sekarang tengok, adakah hujah tersebut meyakinkan atau tidak meyakinkan? Okey, tengok pada premis. Okey, kalau premisnya benar, okey, maka gandaannya dia punya hujah pun akan menjadi meyakinkan. Kita tengok 20 ialah gandaan 5. Okey, nampak ada 20. Kemudian dia kata 50, silap kat sini. Okey, 20 ialah gandaan 5. 50 ialah gandaan 5. Okey, jadi kalau kita sambungkan lagi dalam sifir 5 ni 45, 50. So dalam 50 pun ada gandaan 5. Jadi bila dua-dua premis menjadi benar, maka automatik dia akan jadi meyakinkan. Okey, meyakinkan. Okey. So dua-dua ni adalah benar. Okey, contoh yang kedua. Premis 1.
harimau makan daging. Premis 2, kucing makan daging. Kesimpulan, semua haiwan makan daging. Okey, yang pertama kita tengok. Okey, dia punya kesimpulan. Okey, kuat atau lemah. Okey, dia punya hujah induktif ni. Okey, so kalau tengok sini, adakah semua haiwan makan daging? Tidaklah, sebab ada haiwan makan daun. Jadi yang pertama hujahnya lemah. Okey, yang pertama hujahnya lemah. Okey, hujah lemah. Okey. So, kemudian bila dah hujah lemah, automatik dia punya hujah pun akan menjadi tidak meyakinkan. Okey, tidak meyakinkan. Okey. So, kenapa hujah tu lemah dan tidak meyakinkan? Okey, kita boleh tambah lagi kat sini kalau ditanya justifikasi. Okey, kerana kesimpulan palsu. Okey, tengok contoh yang ketiga pula. Premis 1, 1 ialah nombor perdana. Premis 2, 2 ialah nombor perdana. Kesimpulan, semua nombor perdana boleh dibagi tepat dengan nombor 1 dan dirinya sahaja. Okey, tengok kesimpulan dulu. Betul tak semua nombor perdana hanya boleh dibagi tepat dengan nombor 1 dan dirinya saja? Okey, so memang betul lah. So yang pertama jawapannya hujahnya kuat. Okey, hujahnya kuat. Okey, nak tengok sekarang meyakinkan ke tidak meyakinkan. Okey, tengok premis yang pertama, 1 ialah nombor perdana. Betul ke 1 ialah nombor perdana? Okey, palsu. Okey, jadi bila salah satu premisnya adalah palsu, maka dia akan jadi tetapi tidak meyakinkan. Okey, tidak meyakinkan. Okey, kalau ditanya soalan justifikasi kenapa tidak meyakinkan? Okey, sebab ataupun kerana premis yang pertama ataupun premis 1 okey ialah palsu. Okey, kalau ditanya justifikasi. Okey, itu cara menentukan suatu hujah induktif tu kuat ataupun lemah, meyakinkan ataupun tidak meyakinkan. Okey, sekarang tengok perkara yang kelima. Okey, membentuk hujah induktif yang kuat. Contoh, bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat. Pola negatif 1, 5, 11, 17. Okey, seterusnya dibagi pola ni negatif 1 sama dengan 6 kurungan 0 tolak 1, 5 sama dengan 6 kurungan 1 tolak 1, 11 sama dengan 6 kurungan 2 tolak 1, 17 sama dengan 6 kurungan 3 tolak 1. Okey, so kat sini senang je kalau nak bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat. Yang pertama, kita abaikan semua jawapan-jawapan yang ada di sebelah kiri ni. Kita masuk sama dengan dia, kita tak nak tengok. Okey, kita cuma tengok yang dia punya yang panjang ni. Okey, sekarang tengok 6, 6, 6, 6. Okey, semua sama 6, tulis balik jawapannya 6. Okey, kemudian kurungan. Kita buat kurungan. Tengok nombor dalam kurungan tu dia berbeza-beza kan. Ada 0, 1, 2, 3. Dia mesti ikut urutan 0, 1, 2, 3. Okey, jadi bila berbeza-beza, letakkan huruf N. Okey, kita letakkan huruf N, tutup kurungan balik. Okey, kemudian tolak semua sama, tolak 1, 1, 1, 1 semua sama. So letak sini 1. Okey, kemudian buat koma. N tu sama dengan apa? Okey, N tu nombor yang ada dalam kurungan tadi tu. So bermula dengan 0, 1, 2, 3 dan dot. Jadi N sama dengan 0, 1, 2, 3 dot mesti tulis sebab dia ada sambungan lagi. Okey, so dah siap. Okey, soalan yang pertama. Okey, mudah Okey, contoh yang kedua, pola 4, 11, 22, 37. 4 sama dengan 2 kurungan 1 kuasa 2 tambah 2
11 sama dengan 2 kurungan 2 kuasa 2 tambah 3. 22, 2 kurungan 3 kuasa 2 tambah 4. 37 sama dengan 2 kuasa 2 kurungan 4 kuasa 2 tambah 5 ... Okey, seperti mana yang saya cakapkan tadi. Okey, yang pertama kita abaikan yang jawapan yang sebelah kanan ni sekali, dan tanda sama dengan ni pun kita boleh abaikan. Okey, kemudian kita tengok hanya pada ruang di sebelah kanan ni. Saya kata kanan ni, sebelah kiri kita abaikan. Okey, tempat tak sama ni 2, 2, 2, 2, tulis balik 2 kurungan. Okey, 1, 2, 3, 4 ni kita boleh wakilkan dengan huruf N sebab dia berturutan. Okey, N. Kemudian kuasa 2, semua sama kuasa 2. Okey, kuasa 2. Okey, saya tukar pen biru supaya nampak apa yang berubah. Okey, kuasa 2 tutup kurungan tambah. Okey, nampak tak sini belakang ni pun sama 2, 3, 4, 5. Okey, kalau tadi N ni ialah kita tahu. Okey, N ni semua nilainya 1, 2, 3, 4. Kita bawa kat belakang ni N sama dengan 1, 2, 3, 4, ... Okey, kemudian yang belakang ni N ni bermaksud dia akan bertambah satu nombor. Okey, bermaksud kalau kita buat dalam bentuk simbol, ataupun boleh ubah, N dia akan bertambah 1. Okey, N ni akan bertambah 1. Okey, so kita dah siap membuat jawapan untuk soalan yang kedua. Okey. So kita kena tengoklah pattern dia macam mana, kena hati-hati. Okey, kadang-kadang N ni boleh jadi macam nombor kuasa 2 sempurna, 1, 4, 9, 16. So sebenarnya kat sini dia bermaksud contohnya 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, silap, sorry. Okey, bila kuasa 2 sempurna, okey, dia akan jadi macam ni. N kuasa 1, N kuasa 2, N kuasa 3 dan seterusnya lah. Okey, bergantung pada soalan. Okey, sekarang kita melihat contoh yang ke-6, menyelesaikan masalah yang melibatkan penakulan logik. Contoh, jadual di bawah menunjukkan bilangan kereta yang terjual untuk 4 bulan yang pertama bagi tahun 2021. Okey, bulan Januari, bilangannya 1, Februari, 3, Mac, 5, April, 9. Buat satu kesimpulan secara induktif sebutan ke N. Okey, sekarang kita cuba tulis balik dalam bentuk umum, iaitu 1, 3, 5, 9 sama dengan. Okey, sekarang kita pecahkan. Okey, semuanya kita letak nombor 1, 1, 1, 1. So nombor ni semua kecil. Okey, ni nombor ni kita pecahkan lupa nak buat tadi. Okey, so kita cuba buat tambah. Okey, kemudian tengok kita letak kuasa 2. Okey, kita letak asas nombor 2. Okey, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1. Okey, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, so tengok sini, bila 2 kuasa 0 ni bermaksud nombor 1, 2 kuasa 1 ialah 2, 2 kuasa 2 ialah 4, 2 kuasa 3 ialah 8. Jadi 1 tambah 1 akan dapat 1, 1 tambah 2 akan dapat 3, 1 tambah 4 akan dapat 5, 1 tambah 8 akan dapat 9. Okey, kat sini kita dah boleh buat kesimpulan bentuk induktif. Okey, nombor yang sama kita kekalkan, 41, 1, 1, 1. Okey, jadi 1 tambah 2, 2, 2, 2, 2. Okey, kuasa ni berubah kan? 0, 1, 2, 3. Letak ke sini huruf N. Nombor yang berubah kita wakilkan dalam huruf N. Okey, kemudian koma, N sama dengan, tadi nombor apa yang berubah? 0, 1, 2, 3. So 0, 1, 2, 3, ... Okey, so baru dapat dalam bentuk kesimpulan secara induktif bagi sebutan ke N. Okey, B. Seterusnya tentukan bilangan kereta yang akan terjual pada bulan Oktober. So kita kena tentukan bilangan kereta yang akan terjual dalam bulan Oktober dengan menggunakan
Okey, kesimpulan yang kita dapat daripada soalan A tadi. Okey, kita tahu pada bulan Januari, okey, ini pada bulan Januari, okey, bermaksud 2 kuasa kosong, okey, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. So tengok, kita cuba bandingkan, okey, bulan yang ni dengan dia punya nombor kuasa dia. Okey, dia akan berkurangan 1. Jadi bila sampai ke bulan Oktober nanti, bulan 10, jadi kuasanya akan jadi kurang 1. Jadi dia akan jadi 2 kuasa 9. So untuk bulan Oktober, saya tulis ni kat sini, tulis jawapan dia. Bulan 10, kuasanya akan jadi 2 kuasa 9. So nak tulis dalam bentuk sebutan N, 1 tambah 2 kuasa 9. Okey, kita boleh gunakan kalkulator. Okey, kita gunakan kalkulator. 1 tambah 2 kuasa, mana kuasa? Okey, 2 kuasa 9. Okey, jawapannya ialah 513. Okey, so kita dah selesai pun mempelajari keseluruhan bab 3 Matematik Tingkatan 4 Penakalulan Logik. Okey, itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sekarang kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!